Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur kita semua untuk kita berjumpa di alam maya ini. Terutama sekali berjumpa di channel saya ini. Terima kasih kerana sudi menjenguk. Dan kepada yang baru subscribe, terima kasih juga. Salam ukhuwah, salam persaudaraan daripada saya. Baik, sekadar bicara petang sebelum berbuka puasa pada petang ini. Sebab kita dah tak lama dah nak berbuka puasa ni, dalam 2 jam lagi. Dan kita pun dah tak lama dah nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri, dalam mungkin esok adalah hari yang terakhir kita berpuasa, dan hari Khamis insya-Allah kita akan menyambut Hari Raya Puasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, sebenarnya kita berada di bulan Ramadan. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang orang kata yang berbeza sama sekali, tak sama dengan Ramadan yang sebelumnya. Bermula daripada Ramadan tahun lepas. Kita dah rasa keanehan dia tu memang ada, kesusahan dia tu memang ada pada bulan Ramadan. Sehinggalah pada Ramadan kali ini, inilah Ramadan akhir zaman kita. Kalau nak tahu, inilah Ramadan di akhir zaman kita. Semuanya berbeza, tak sama dengan sebelum-sebelum ini. Dari segi berbeza, dari segi susahnya nak ke masjid. Ada yang surau terpaksa ditutup, ada yang tak dapat pergi solat langsung, ada yang orang kata sembahyang dalam bilangan yang terhad, jumlah yang dihadkan sahaja. Begitu juga tu tak payah ceritalah, solat dalam keadaan jarak 1 meter. Semuanya berbeza. Dan inilah Ramadan kita di akhir zaman sebenarnya. Kita kena fikir berbeza dengan Ramadan sebelumnya. Saya teringat kata-kata seorang kata-kata inilah yang pengkaji akhir zaman ilmu fitan ini. Dia kata antaranya Ustaz Zulkifli daripada Indonesia. Dia kata tahun 2020 adalah tahun yang menyusahkan, dan tahun 2021 lebih menyusahkan lagi. Dia kata memang betul lah, dia punya kajian dia, firasat dia. Tahun ini 2021 memang kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesukaran. Susah bagi mereka yang terpaksa kena buang kerja, susah bagi mereka yang tak ada kerja, terpaksa duduk rumah saja mengharapkan bantuan. Banyak perkara yang berlaku pada tahun ini. Susah apabila terpaksa orang kata terpaksa mencari kerja sehingga tak ada kerja. Nak berniaga pun tak dapat, nak menjual, terutama sekali mereka yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ni pun mereka mengalami kesukaran untuk nak mencari kerja, nak berniaga, nak cari makan. Itu pun susah. Jadi sekarang ni ialah tahun yang mana tahun ini tahun yang dikatakan tahun yang susah juga berbanding dengan tahun yang lepas. Cuba tengok yang sekarang ni pun kerajaan dah mula untuk membuat penutupan kepada supermarket kan, kedai-kedai besar, pasar borong, mall pun dia akan tutup. Kita tengok sekali limbah, kita tengok biasa untuk mengekang wabak tu sebenarnya. Tapi kalau kita tengok lagi, kalau dia tutup dalam jangka masa yang lama, kemungkinan kita menghadapi masalah stok makanan. Kita menghadapi masalah stok makanan. Ya. Kenapa? Mereka adalah supplier makanan, pembekal makanan. Kalau tak ada mereka, bagi orang yang berada di bandar, kalau
Mall ditutup, kedai-kedai supermarket besar ditutup, mana nak cari? Terpaksa cari di kedai-kedai runcit. Kedai runcit kalau dah tutup, tak ada menaikkan berniaga macam mana? Ini yang kita kena fikir, kita perlu fikir. HIDE tu dia panggil hide. Hide tu maknanya penutupan kepada premis-premis ataupun pasar raya. Ini yang kita kena fikir. Orang yang berpandangan jauh, dia akan cuba untuk mencari jalan penyelesaian sekurang-kurangnya dia ada stok makanan. Dia ada stok makanan untuk ahli keluarga dia ataupun untuk diri dia. At least bulan atau 2 bulan dia kena ada. Paling tidak kita kena beli beras lebih lah orang kata. Kalau dalam bulan ini kita beli beras biasanya 10 kg, paling tidak sekurang-kurangnya kita tambah lagi 20 kg. Mana tahu kokot yang masa-masa akan datang susah untuk dapatkan makanan. Makanan yang kering ke, ikan kering ke, sardin ke, telur ke dan seumpamanya, kita kena ada stok. Sebab kita tak tahu masa akan datang macam mana akan berlaku. Sebabnya apa? Sebabnya kes semakin hari kita tengok seolah-olah macam tidak ada penurunan. Makin naik. Di tempat saya ni pun hari-hari ada seolah-olah macam KKM suruh pergi buat swab test. Sekolah tu, berapa orang murid kena pergi buat saringan. Sekolah tu, hari-hari ada. Seolah-olah bila buat saringan ni maklumlah. Akan sangkut, memang akan sangkut. Bila sangkut akan naiklah kes tu. Walaupun dia tidak bergejala ataupun dia bergejala. Kalau buat swab test, sama ada dia ni, kalau tak ada COVID sekalipun, bagi saya lah, kalau tak ada COVID sekalipun, bila ada swab test di hidung ni maklumlah, orang kita, orang Melayu, orang Islam ni kalau tak jaga kebersihan hidung, akan ada lah bakteria, kuman dan seumpamanya letak sini, masuk ke sini, memang akan melekat lah kuman dia tu. Dan dia akan dapat baca lah, ada kuman. Bila ada kuman tu sebenarnya bukan kuman virus, bukan virus COVID, tapi kuman yang lain. Maka akan sangkut juga. Kena kuarantin juga. Bila kena kuarantin, orang tu, dia akan tanya pula pergi ke mana dalam seminggu ni. Pergi ke supermarket tu, pergi ke kedai ni, kedai tu pula yang kena. Orang yang berada di kedai tu pula yang akan kena. Kat supermarket tu pun, ataupun kat sekolah, habis. Akan penyakit dia akan menular habis. Ni kerja orang KKM lah. Ni kerja orang-orang yang mana ahli dalam bidang swab test ni lah. Dia punya kerja itu, saya punya bacaan saya lah. Kalau salah, tolong betulkan. Sebab itu pemahaman saya. Dan saya ada terbaca lah, walaupun banyak data-data yang telah orang kata telah dipesongkan, yang ada data yang tak betul. Wallahualam. Itu dia antara dia dengan Tuhan, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia buat, dia kena tanggung. Dia kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat tu kerana apa? Kita rakyat ni kita tak tahu. Dia punya cerita orang atasan, cerita orang kayangan. Cerita orang kayangan, cerita orang politik kita tak tahu. Hanya kita, kalau dia buat, dia menyiksa kita adalah di antara orang-orang yang dizalimi oleh pemerintah, dizalimi oleh pemimpin. Kalau betul-betul dia buat itu hanya untuk menurut hawa nafsu dia, hawa nafsu mereka. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang masih berbaki sehari 2 lagi ni. Kita minta Allah Taala jaga kita daripada supaya tak terkena orang kata fitnah ataupun ujian akhir zaman ini, malapetaka akhir zaman ini. Kita takut kita yang terkena juga. Dan saya dengan keluarga kalau boleh memang kita tak keluar sangatlah. Kita tak keluar ke mall, kita tak keluar ke pasar raya besar, tempat berkumpul. Kita hanya pergi ke tempat-tempat yang mana kedai-kedai kecil je, kedai runcit je pergi cari makanan. Selebihnya tu kita stop dulu. Tak pergi mana-mana, duduk di rumah je. Bulan puasa ni pun berehat kat rumah, baca Quran dan seumpamanya. Okey, itu sahaja perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum. Ramadanku di akhir zaman.